Khalifah dari segi bahasa adalah berasal dari kata khalafah yang bermaksud pengganti atau wakil. Dari sudut syarak, Khalifah bermaksud pengganti Nabi Muhammad SAW. Manusia sebagai Khalifah Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud manusia wajib mentadbir dan memakmurkan alam selari dengan kehendak syariat. Dalam konteks ini, seorang khalifah bukan hanya pemimpin kepada negara, malah pemimpin kepada diri sendiri agar menjadi lebih baik, beriman dan bertakwa. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dunia adalah manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di bumi, maka Allah akan melihat apa yang kalian perbuat. Maka takutlah kepada dunia dan takutlah kepada wanita. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW menggambarkan bahawa dunia yang dihiasi dengan keindahan dan kenikmatan akan menjadi dugaan yang besar buat manusia dan menyuruh manusia sebagai khalifah untuk berhati-hati. Namun, Allah Subhanahu Wa Taala telah mempersiapkan manusia dengan banyak pilihan sehingga diangkat menjadi khalifah, iaitu pemimpin di dunia. Dan seharusnya manusia itu berfikir tentang kejadiannya dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bercakap tentang khalifah, yang mana ianya sudah tentu dikaitkan dengan makhluk yang digelar manusia ini, sudah pasti membuatkan kita berfikir apakah kelebihan yang ada pada manusia sehingga dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi khalifah. Inilah yang dikatakan keistimewaan yang ada pada manusia kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mencipta manusia dengan sebaik-baik kejadian, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam ayat Al-Quran. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Sebaik-baik kejadian ini termasuklah akal fikiran yang dikurniakan kepada manusia dan tidak ada pada makhluk lain seperti haiwan dan tumbuhan. Akal merupakan salah satu kelebihan yang ada pada manusia sehingga dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi khalifah atau pewaris, kerana melalui akal fikiran kita dapat membuat keputusan dan tindakan yang bijak sesuai dengan tuntutan agama. Ini membuktikan bahawa manusia merupakan makhluk yang mulia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding makhluk lain. Sebagai contoh, manusia dapat mencipta pelbagai teknologi untuk memudahkan sesuatu perkara dengan penggunaan akal, tetapi haiwan pula tidak mampu untuk melakukannya. Oleh itu, penggunaan akal di jalan yang benar ini mampu untuk menjadikan manusia sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman sekaligus menjadi seorang khalifah yang bertanggungjawab. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Dalam surah Al-Baqarah ayat 31 yang bermaksud, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakan kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah nama-nama benda itu jika kalian memang golongan yang benar. Ayat ini menunjukkan bahawa manusia dianugerahi Allah untuk memiliki ilmu pengetahuan yang mana bahkan malaikat tidak memilikinya. Antara sebab mengapa manusia dipilih untuk menjadi khalifah dan bukannya makhluk lain adalah kerana manusia memiliki ilmu pengetahuan. Manusia mempunyai kebolehan untuk mengetahui nama manusia, haiwan, binatang dan lain-lain lagi. Dengan menggunakan ilmu dan sumber yang terkawal, manusia seharusnya menangani pelbagai perkara dengan baik. Selain itu, ilmu yang diperolehi juga perlu digunakan dalam kehidupan dan bukan sahaja hanya sekadar maklumat dan kefahaman. Seperti yang kita tahu, kisah Nabi Daud alaihissalam di dalam Al-Quran telah dijadikan pengajaran dan iktibar kepada umat manusia akhir zaman tentang tugas seorang khalifah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ayo kita ketahui apakah peranan dan tanggungjawab seorang khalifah. Pertama ialah imamah, iaitu menjalankan pentadbiran mengikut Al-Quran dan Hadis bagi menjaga kepentingan agama dan masyarakat Islam dengan menegakkan Islam dan segala isi hukumnya ke atas manusia dan menyampaikan dakwah Islam kepada manusia.
Selain itu, menjalankan sistem ekonomi selaras dengan Islam agar sumber pendapatan rakyat dan juga pemerintah adalah bersih, dengan menghapuskan semua bentuk ekonomi jahiliah seperti judi, riba, penipuan dan penindasan terhadap golongan miskin. Selain daripada memastikan perjalanan sistem cukai dan zakat lancar tanpa sebarang unsur penyelewengan dan penipuan. Akhirul kalam, khalifah ialah seorang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di bumi dengan berdasarkan wahyu dan syariat Allah, supaya kehidupan manusia itu teratur dan mempunyai tujuan-tujuan hidup yang suci murni untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 14 yang bermaksud, kemudian kami jadikan kamu wahai umat Muhammad khalifah-khalifah di bumi, menggantikan mereka yang telah dibinasakan itu, supaya kami melihat apa pula sorak dan bentuk kelakuan yang kamu akan lakukan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan kita sebagai khalifah untuk menggantikan umat terdahulu yang telah binasa kerana mendustakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Seharusnya kita perlulah mengambil pengajaran untuk tidak mengulangi kebinasaan umat terdahulu. Oleh itu, kita hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah banyak memberi kelebihan kepada manusia yang tidak ada pada makhluknya yang lain. Akhir sekali, kita hendaklah menjalankan amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah kepada kita sebaik mungkin dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, demi mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat.